Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa ikhtara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa fadala minhumul arifina billahi was sifati wal asma wa adaqahum lazata munajati minal ardi was sama wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa 'azimana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wa ala alihi wa sahbihi sadati awliya wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jaza. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lim wa an-naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalati 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa thawabihi. Amin Allahumma amin. Terlebih dahulu mengucap syukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan beberapa sebab untuk kita dapat berhimpun di dalam majlis seperti ini. Mudah-mudahan berkat majlis yang kita adakan dan kita hadiri, diampunkan dosa kita semua yang hadir, dimudahkan segala urusan, ditunaikan segala hajat dan dimatikan kita semua insya-Allah dalam husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Telah terdahulu sebutan ataupun telah terdahulu sesi yang kita dah lalu, iaitu selesai kita pada masalah talqin tempoh hari. Kita mengambil masa lebih kurang dalam 5 bulan. Yang kita ambil selangnya itu daripada kuliah asal kita, iaitu kitab Durrus Thamin. Jadi oleh kerana sudah selesai kita punya masalah talqin, maka masuk balik kita kepada kitab Ad-Durrus Thamin. Jadi tempoh hari, kalaulah tak salah saya menilai, kita berhenti pada masalah pada sifat yang keenam, iaitu wahdaniyah. Kita masuk, kalau siapa yang ada kitab nanti boleh tengok pada muka surat 25. Pada muka surat 25 pada baris yang kedua daripada atas, iaitu dan keenam wahdaniyah. Di dalam pada masalah wahdaniyah ni, kita nanti akan dipertanggungjawabkan pada mengenal apakah yang dinamakan kam muttasil dan kam munfasil. Kam muttasil dan kam munfasil. Kam tu maksudnya bilangan, muttasil tu maksudnya berhubung, munfasil tu maksudnya bercerai. Jadi ada bilangan yang berhubung dan ada bilangan yang bercerai. Jadi ada bilangan yang berhubung dan bilangan yang bercerai kita kena nafikan pada zat Allah. Ada bilangan berhubung dan bilangan yang bercerai yang kita nak kena nafikan pada sifat Allah. Ada bilangan berhubung dan bilangan yang bercerai, ada bilangan yang bercerai kita kena nafikan daripada af'al Allah. Jadi itu nanti lagi akan datang kita masuk bilangan yang bercerai kita nafikan pada af'al Allah. Jadi seluruh bilangan-bilangan tadi tu ada 5. Sebab ada bilangan berhubung, bilangan bercerai dah ada 2 dekat zat. Bilangan berhubung, bilangan bercerai dah ada dekat sifat, jadi 4. Satu lagi bilangan bercerai yang ada pada af'al. Okey, itu saya gambarkan dulu supaya tuan-tuan dapat nampak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa anfa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Qala al-musannif, dan keenam wahdaniyah. Wahdaniyatu artinya esa dan maknanya tiada berbilang pada zatnya dan tiada berbilang pada sifatnya dan tiada berbilang pada af'alnya. Maka tiada ada zat Allah itu berjisim yang menerima bahagi dan tiada pula bagi seorang zatnya seperti zat Allah Ta'ala dan tiada pula jauharul fard dan tiada kita ketahui akan hakikatnya hingga di akhirat. Berhenti situ dulu. Baik, permulaan kata dia, tuan-tuan tengok ya. Kata dia sekarang kita masuk kepada sifat Allah yang keenam yang wajib kita ketahui. Saya membuat revisi sikit pada tuan-tuan. Ingat ya,
Kita mengaji sifat 20 ni tuan-tuan, hukumnya wajib fardu ain. Kalau tuan-tuan masih ingat dulu, kita ada mabadi asyara, di situ disebutkan akan hukum belajar ilmu akidah, supaya sekira-kira kita tetap akidah ketika hidup. Kenapa nak tetap akidah ketika hidup? Supaya mati dapat tetap, sebab belum tentu orang yang hidup Islam mati Islam. Dan kenyataan itu gunanya supaya kita takut, supaya kita menyerah diri pada Allah. Jadi caranya macam mana kita nak mati juga Islam, caranya ialah dengan menetapkan itikad kita di dunia ketika kita hidup. Mudah-mudahan dengan ketetapan kita ketika kita hidup tu dapat kita tetap ketika hari mati nanti. Jadi dekat sini tuan-tuan tengok ya, kata dia wahdaniyah. Apabila dikatakan sifat Allah Ta'ala, kita kena ingat sifat Allah Ta'ala tidak terbilang banyaknya, cuma disuruh kita mengaji, diwajibkan atas kita untuk belajar 20 sifat, supaya dengan 20 sifat itulah kita dapat menolak fahaman yang syubhat, supaya dengan 20 sifat itulah kita dapat menolak ajaran sesat. Okey. Baik, kata musannif al-wahdaniyatu artinya esa. Dekat bahasa Melayu kita ada apa? Ada sedikit beza dekat satu dengan esa. Walaupun kadang-kadang adalah dia tu menjadi sama satu dengan esa pada nisbah negeri. Tapi kalau nisbah perbahasan akidah, esa dengan satu dua benda berbeza. Jadi kalau dalam bahasa Arab, wahid, wahdaniyah, ahad sama. Satu pun satu, esa pun esa, sama. Tapi kalau di sisi kita bahasa Melayu, esa bukan satu. Kerana satu itu tiap-tiap perkara yang menerima bahagi. Contohnya pensel ataupun pen. Dia sebatang. Pensel dah katakan sebatang. Tapi kalau tuan-tuan patahkan, dia jadi dua batang. Walaupun dua batang tu tak sama panjang dia, tetapi dia jadi dua batang. Sebab apa dia jadi dua batang? Sebab dia mujarram ataupun mujazza ataupun mujassam. Mujarram tu maksudnya dia tu berjirim. Mujazza itu maksudnya dia berjuzuk. Mujassam itu maksudnya dia berjisim. Jadi jisim, jirim, juzuk itu semua sifat makhluk. Jadi Allah tidak gitu. Kalau Allah tu tidak bersifat seperti makhluk, maka sifat dia juga mesti tidak bersifat seperti makhluk. Kalau Allah tu bukan makhluk, maka sifat dia juga mesti bukan makhluk. Dia tak boleh dia tu Tuhan tapi sifat dia makhluk, tak boleh. Jadi sifat tu mesti sifat qadim juga. Sebab tu kita kalau tuan-tuan perasan, kalau ingat di sini pun baca hari khatam Quran bulan Ramadan, di sini pun baca, saya dengar baik lagunya, sedap lagunya tu. Saya dulu ketika saya belajar ketika untuk ilmu Al-Quran, saya mengambil sanad dengan Syekh Mas'ud. Syekh Mas'ud mengambil daripada Datuk Tan Sri Arwah Tan Sri Hasan Zari. Tan Sri Hasan Zari ambil daripada Syekh Mahmud Khalil Khusairi. Kemudian Syekh Mahmud Khalil Khusairi datang Malaysia, Syekh Mas'ud mengambil pula ijazah Quran tu dengan Syekh Mahmud Khalil Khusairi. Jadi ada dua sanad, satu mengambil dengan Tan Sri Hasan Zari, satu lagi mengambil dengan guru Tan Sri Hasan Zari. Jadi kalau tuan-tuan perasan ketika Tan Sri Hasan Zari, kalau tahun 80-an dululah, kan lepas dia ngajar kan dia baca doa kan, kalamun qadimun la yumallu sama'u tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyatin, kan ada kan. Jadi dia kata kalamun qadimun. Kalam tu sifat Allah, tapi sifat Allah tu qadim. Allah qadim, kalam dia pun qadim. Maksudnya Allah tu zat dia qadim, sifat dia pun mesti qadim. Jadi begitu juga dengan sifat wahdaniyah, Allah tu qadim, wahdaniyah tu pun mesti qadim. Jadi sekarang dia kata zat Allah tu esa bukan satu. Sebab kalau kita kata zat qadim, dia tidak boleh bersifat dengan patah, dia tidak boleh bersifat dengan juzuk, dia tidak boleh bersifat dengan jirim, dia tidak boleh bersifat dengan jisim. Jadi sebab tu di sisi ulama-ulama Melayu dibezakan esa dengan satu. Dalam mana-mana kitab pun kebanyakan akan menulis esa, takkan menulis satu. Tu cerita dia. Jadi kenapa tak letak satu? Sebab satu tu lazim bagi makhluk. Satu tu lazim bagi makhluk. Okey. Kemudian
Esa dan maknanya tiada berbilang pada zatnya. Maksudnya tiada berbilang pada zatnya. Zat Allah Ta'ala tidak berbilang. Tidak ada dua Allah. Kalau kita kata Allah itu Tuhan, Allah itu Tuhan, dewa-dewa yang lain bukan Tuhan. Tapi adakah boleh jadi Allah tu dua tiga zat dia? Jadi jawapan dia ringkaskan kat sini ni, tak adalah. Jadi jawapan kita zat Allah satu je. Berbilang, tiada berbilang. Saya singgungkan sikit lah. Saya singgungkan sikit. Kisah ataupun persoalan bila ada orang bertanya kan, bila ada orang bertanya ataupun bila orang memasukkan persoalan tu dalam suasana hiwar ilmu ataupun dalam lapangan ilmu ataupun dalam gelanggang ilmu, orang tanya Allah itu berkuasa, tapi boleh tak Allah buat Allah satu lagi? Jadi jawapan dia tuan-tuan, dekat situ jawapan dia boleh buat tu, kuasa tu apa tuan-tuan bahasa Arab? Kuasa. Bahasa Arab dia apa? Kalau bahasa Inggeris dia power kan? Kalau bahasa Arab dia qudrat. Jadi qudrat dengan iradat, dia ada takluk dia. Jadi untuk perbahasan, kalau macam ni dia kata tiada berbilang pada zat Allah, jadi kita ada teknik ataupun kita ada kaedah ataupun kita ada pencak macam mana kita nak jawab persoalan kalau orang tanya boleh tak Allah jadikan Allah satu lagi. Cara pencak dia tuan-tuan tak boleh dapat daripada hanya sekadar menghafal sifat, tetapi tuan-tuan kena tabahur, kena masuk menyelam dalam permasalahan ta'alluq pada kudrat iradat. Jadi jawapan tu tidak akan dapat dijawab melainkan dengan akidah sifat 20. Saya bawakan perkara ni kepada tuan-tuan sebab ceritanya kita ni diejek-ejek, dikatakan bahawa sifat 20 ni akidah budak-budak kata dia, ataupun dikatakan sifat 20 ni tak konkret, sifat 20 ni akidah Yunani dia kata. Sebenarnya cerita ni berlaku pada saya. Jadi dia kata akidah yang dipakai, akidah yang betul ialah akidah uluhiyah rububiyah dia kata, dengan asma' wa sifat. Jadi ketika orang itu mencabar satu kaum, ketika tu dalam tu banyak pakcik-pakcik lah, dicabar satu kaum. Jadi saya menjawab ketika tu, sebab pakcik-pakcik tu mana nak jawab kan. Jadi bila dikata ajaran tu sesat, sifat 20 tadi tu sesat, jadi saya pun bawakan soalan tu, saya nak tengok dia jawab macam mana. Sebab jawapan tu takkan ada pada tauhid uluhiyah rububiyah, takkan ada. Mesti jawapan tu akan salah dan dia akan rosak akidah. Jadi jawapan tu hanya ada dalam sifat 20, mesti masuk kepada ta'alluq kudrat dan iradat. Sebab kudrat dan iradat ta'alluq dia sama. Kalau tuan-tuan tak boleh faham lagi masalah kudrat iradat ta'alluq dia, nanti sabar dulu, kita lepas wahdaniyah ni kita masuk kudrat. Jadi kena sabar dulu. Cuma yang penting ataupun yang muhim ataupun yang patut kita i'tikad, zat Allah tu satu. Walaupun Allah tu berkuasa, zat Allah satu. Tidak ada masuk cerita Allah berkuasa menjadikan zat satu lagi, tak ada. Itu nanti kita masuk perbahasan dia. Baik, yang pertama dia kata zat Allah tu tiada berbilang pada zat. Yang kedua, tiada berbilang pada sifat. Maksudnya Allah tidak ada dua kudrat, Allah tidak ada dua kalam, Allah tidak ada dua sama', Allah tidak ada dua wujud, tidak ada dua qidam, tidak ada dua baqa, tidak ada dua qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, tak ada. Tidak ada. Jadi tidak ada dua, yang hanya ada satu je. Satu sifat yang tertentu itu satu. Kalau sifat yang berlainan banyak, tidak terkira. Faham tak? Maksudnya kalau sifat berlainan, contohnya kudrat, iradat, ilmun, sama', basar tu berlainan kan. Jadi kalau berlainan, yang wajib kita belajar 20. Tapi yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala semua sekali ada, tak terkira banyaknya. Tempoh hari saya ada ajar dekat sana, dekat mana ya, kat Haji Ismail, Haji Ismail. Jadi saya bincang-bincangkan, sebab ketika kuliah eloknya sembang-sembang sekali, jadi jawapannya senang sampai. Jadi kata jamaah, sifat Allah Ta'ala 99. 99 tu asma'. Kalau asma' Allah tuan-tuan, ini kalau disebut oleh ulama', bukan disebut dalam hadis. Sama ada nak percaya ataupun tak nak percaya, tidak akan merosakkan akidah.
Disebut oleh ulama nama Allah Subhanahu Wa Taala ada 3000. 1000 dalam pengetahuan malaikat, 1000 dalam pengetahuan para nabi. 300 dalam Taurat, 300 dalam Injil, 300 dalam Zabur. 99 dalam Quran. Dah berapa dah? Kira sekali lagi ya. 1000 jangan dengar aja, fikir-fikir sikit. 1000 dalam apa? 1000 dalam pengetahuan para malaikat, 1000 dalam pengetahuan para rasul, para nabi. Kemudian 300 dalam Taurat, 300 dalam Injil, 300 dalam Zabur. Jadi 2900, betul? 99 dalam Quran. Jadi 2999. Satu lagi pada pengetahuan Allah. Yang satu pada pengetahuan Allah itulah yang disebutkan oleh ulama, itulah dia Ismul A'zam. Barang siapa yang mendapat nama tersebut, doanya sentiasa jadi. Jikalau dia memanggil Allah, nescaya Allah jawab. Jikalau dia meminta, nescaya Allah beri. Doa tu ada pada para nabi dan ada pada para wali. Saya kisahkan tempoh hari pada masalah nama tu, saya kisahkan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman kan tuan-tuan khatam Quran kan setiap tahun bulan Ramadan, betul tak? Ke tak khatam? Kalau khatam kan dalam Quran tu kan disebut kisah Nabi Sulaiman minta tanya kan, ya ayyuhal mala'u, wahai orang-orang yang ada di sekeliling aku, wahai jamaah lah maksudnya. Wahai jamaah, dia kata, siapa yang boleh bawa datang kepada aku istana Ratu Balqis sebelum dia datang sendiri kepada aku. Maksudnya bawa datang istana tu sini sebelum dia sampai. Sebab Ratu Balqis memang dalam perjalanan nak sampai. Supaya bila dia sampai, dia tengok istana dia ada dekat sini, dia terkejut. Kenapa nak bagi dia terkejut? Supaya dia nampak kehebatan Nabi Sulaiman, barulah dia boleh tunduk kepada Nabi Sulaiman dan baru boleh diislamkan. Jadi macam tu. Kita ni tuan-tuan, yang ada pada Nabi Sulaiman tu kan, kenapa dia nak haibah? Kita nak haibah, nak hebat-hebat, nak nampak hebat, nak sombong ni, boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Sombong haram ke sunat ke wajib? Sombong macam mana bang? Haram. Sombong, betul. Sombong haram pada tempatnya, tapi wajib pada tempatnya. Haram ketika kita berhadapan dengan orang Islam, mesti rendah-rendah diri. Adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Rendah diri dengan orang Islam, rendah diri. Tapi 'izzatin 'alal kafirin. Tapi kita sombong di hadapan orang kafir. Sekarang kita macam mana? Depan orang kafir kita takut, betul tak? Betul. Padahal dalam Quran kita depan orang kafir kita kena haibah. Tak, kita depan orang kafir kita takut. Tapi kalau kawan-kawan kita sendiri kita pijak-pijak dia. Betul tak betul? Betul. Itu sebabnya kita berpecah. Sebab kita dengan kita sepatutnya saling naikkan kawan. Ini tak, kawan kita pijak, orang kafir takut pula kita. Patutnya orang kafir tu yang kita berdiri tegak. Bau jantan macam tu. Ini tak, penakut kita. Jadi sombong dengan orang Islam haram. Tapi berhadapan dengan ketika berperang, ketika itu haram tawaduk. Ketika perang haram tawaduk. Tak boleh pergi perang tunduk astagfirullah, tak boleh macam tu. Pergi perang kena tegak, kena haibah, kena jantan macam tu. Jadi ada tempat haram, ada tempat wajib. Ketika yang Nabi Sulaiman buat tu haram ke apa? Wajib ketika itu, sebab dia berhadapan depan orang yang tidak beriman dengan Allah. Jadi dia nak bawa kemegahan tu supaya orang nampak Islam hebat. Begitu juga dengan orang-orang yang memiliki harta seperti sultan. Sultan dia perlu harta. Memang harta tu akan dihisap menyusahkan orang besok dalam kubur. Tapi untuk di dunia ni, orang-orang kaya perlu ada daripada kalangan orang Islam. Orang sultan, orang-orang besar, orang-orang istana perlu kaya. Sebab kaya tu mendatangkan haibah. Hanya saja jadi berdosa jikalau dengan kaya tu dia bawa untuk menyombong-nyombong sesama Islam. Tapi kalau dia bawa haibah tu untuk menaikkan agama, itu dituntut. Understand? Okey. Jadi begitu. Jadi Nabi Sulaiman dia minta, dia kata siapa yang boleh bawa datang istana tu, sebab nak tunjuk haibat kan. Siapa yang boleh bawa datang istana tu? Jadi kata Ifrit, dia kata aku boleh bawa sebelum kau bangun, sebelum kau duduk tempat kau, dia kata. Jadi Nabi Sulaiman belum bersetuju. Kemudian ada satu orang laki-laki, dia kata aku boleh bawa sebelum kau kelip mata kau, lagi cepat.
Jadi orang laki-laki itu dia bukan jin. Ifrit tadi, tuan-tuan, ifrit tu jin. Dia tu jin bangsa-bangsawan. Ifrit tu jin, dia tu bangsawan. Bangsawan daripada jin ni ada bangsa-bangsa. Kita pun ada bangsa-bangsa kan. Kita ada bangsa Melayu, ada Cina, ada India, ada apa lagi? Orang putih, ada apa macam-macam lagi. Ada Arab kan. Kita ada bangsa ni. Jadi jin pun ada. Jadi bangsa yang hebat, yang kuat ialah ifrit. Sebab tu kebanyakan orang bila kalau yang beramal sihir, dia pakai apa? Yang kita panggil hantu toyol ke hantu raya? Kalau pakai toyol memang kalahnya. Memang kena pakai hantu raya. Kenapa pakai hantu raya? Hantu raya tu ifrit. Hantu raya tu ifrit sebab dia paling kuat. Dia paling kuat dan dia paling ganas dan dia paling semua dekat dia lah sebab dia bangsawan. Itu kita panggil hantu raya. Orang Melayu kita panggil hantu raya lah sebab kita tak tahu nama dia apa kan. Tapi sebenarnya dia ifrit. Sebab tu dia yang boleh bawa istana Ratu Balqis tu sebab dia paling kuat. Jadi dia kata dia boleh bawa. Tetapi ada satu orang lelaki kata aku boleh bawa lagi cepat daripada tu. Macam mana dia kata sebelum engkau berkelip mata. Jadi Nabi Sulaiman setuju bawa datang. Dan orang itu dia bukan jin, dia manusia. Dia bukan makhluk yang lain, dia manusia. Nama dia Asif ibn Barkhaya. Asif ibn Barkhaya ni amalan dia tuan-tuan ialah ya dzal jalali wal ikram. Dia amalan itu ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Jadi sebab tu dia ada karamah dan dia itu adalah seorang wali. Jadi disebut oleh ulama doa dia mustajab kerana dia memiliki ismul a'zam. Yang saya kata asma Allah tadi kan, ulama sebut ada 3000. Yang satu tadi dalam pengetahuan Allah ada pada para wali dan ada pada para anbiya. Sebab tu nabi-nabi doanya mustajab, sebab tu wali-wali doa dia mustajab. Allah kan cakap kan, wali-wali ni tuan-tuan tak payah doa kadang-kadang. Orang menyakiti dia, orang tu kena. Orang menyakiti dia, orang tu kena. Kan Allah kan bercakap dalam hadis kursi, Allah kata man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti bagiku seorang wali, maksudnya menyakiti bagi pihakku, menyakiti seorang wali bagi pihakku. Maksudnya siapa yang menyakiti wali-waliku, faqad adantuhu bil harbi, aku mengizinkan peperangan, aku mengisytiharkan peperangan terhadap dia. Allah marah kalau kita memerangi wali. Dekat situ tuan-tuan boleh pandang secara mubalaghah, kalau wali diperangi Allah marah, kalau nabi macam lagi Allah marah. Cuma yang saya nak sebut sekarang ni, wali-wali ni kadang-kadang doa tak payah doa. Kalau dia tu dianiaya oleh orang tu mesti kena. Saya bagi contoh tuan-tuan, kalau yang paling dekat dengan kita Tok Kenali. Tok Kenali kalau tuan-tuan ada beli kisah pasal dia, dia tu pernah diejek oleh satu orang kalau dalam buku tu tulis satu orang Cina. Dengan dia berjalan dengan makwa dia. Tok Kenali ni orangnya gemuk tuan-tuan. Orangnya gemuk macam tu. Jalan mestilah terhoyang-hoyang, orang gemuk kan. Macam mana nak bawa badan dia tu, tapi terhoyang-hoyang bawanya. Dan Tok Kenali pula pakaian dia tak smart. Pakaian dia macam orang kampung biasa je. Tapi padahal Tok Kenali ni alim. Saya tak boleh cerita panjang tuan-tuan ya pasal Tok Kenali ni, kalau cerita memang habis waktu kejap lagi. Tok Kenali ni tuan-tuan tengoklah cerita dia macam mana ketika dia menyelesaikan perbalahan dekat Mesir ketika tu. Dekat Mesir ketika tu dia pergi dengan Syekh Ahmad Fatani, yang tu tuan-tuan carilah sendiri. Kalau tidak tunggulah kuliah bulan depan. Nanti saya cerita. Jadi nak cakapnya Tok Kenali ni bukan orang sembarangan. Jadi Tok Kenali ni walaupun dia bukan orang sembarangan, tetapi bila dia balik ke tanah Melayu ni, dia macam orang biasa je. Dia tak pakai macam saya pakai, orang tengok pun oh ini macam ulama. Tok Kenali tak. Tok Kenali pakai macam orang biasa je. Jadi Tok Kenali ni orang pun ejek dia. Hanya ejek je. Hanya ejek, meludah ejek, kuat-kuat ejek begitu je. Orang tu balik tak boleh kencing. Orang tu balik tak boleh kencing beberapa hari tak boleh kencing. Sampai jumpa bomoh, sebabkan dia tu orang Cina, dia jumpalah orang sami dia dulu. Bila dah jumpa sami dia apa semua, jumpa bomoh semua, sampailah sami dia kata, engkau ada buat dengan satu orang dewa Melayu. Kau ada buat satu salah dengan dewa Melayu. Dipanggil wali-wali ni dewa. Kebiasaan orang Cina panggil wali-wali orang Islam punya ulama ni dia orang panggil dewa. Jadi dia kata dewa Melayu. Jadi tanya siapa, agak-agak dia kata ada tak kau ada buat kepada siapa orang-orang alim dia. Dia kata ada, ejek Tok Kenali tu lah. Bila sampai dekat Tok Kenali tu, Tok Kenali suruh minum air tapak kaki dia. Tok Kenali ni tuan-tuan jalan tak pakai kasut. Jalan dah tak pakai kasut, lepas tu minum air kaki dia. Mendapat tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tak makan ni? Makan apa? Kan kita makan satu dulang kan?
Tuan-tuan tahu tak antara hikmah makan satu dulang dia mengubat lebih 70 penyakit. Kan? Jadi cara nak macam mana cara nak dapat ubat tu? Lepas makan, kalau makan satu dulang 4 orang, kita basuh tangan 4 orang di situ. Lepas tu air tu dipusing-pusingkan macam tu, masukkan dalam cawan. Lepas tu minum. Sedap tak? Saya pernah minum tuan-tuan sekali je, sebab saya rasa tak boleh minum lagi sekali. Kalau minum lagi sekali mesti muntah. Tapi yang saya nak cakap sekarang tuan-tuan, kita minum air tangan sesama kita pun nak muntah. Bayangkanlah minum air kaki orang. Minum air tangan kawan-kawan kan pun nak muntah, apa lagi minum air kaki orang. Orang Cina tadi tu minum air kaki apa Tok Kenali tadi, elok dia daripada kencing dia. Jadi yang saya nak sebut, aulia ni memang ada hisin, ada apa, ada benteng yang memang Allah jaga mereka itu. Jadi sebab itu mereka itu ada Ismul Azam. Tetapi mereka pula tuan-tuan, walaupun mereka ada Ismul Azam, mereka bukanlah sikit-sikit doa, tidak gitu. Sebab mereka tu aulia. Kalau kita, siapa buat kita, memang kita doa celaka terus kan. Sebab itu kita tak dapat. Kalau orang yang dah sabar, hatinya dah bersih, dah apa, itu baru dapat. Okay. Jadi itu pada masalah asma yang saya sebut tadi. Jadi kalau orang bertanya sifat Allah ada berapa, bukan yang 99 tu. Sebab yang 99 tu adalah nama. Jadi kalau nama disebut oleh ulama sampai 3,000. Masalah yang 3,000 ni tuan-tuan, tidak ada pun dalam hadis, tetapi ulama menyebut. Jadi tidak masuk pada masalah akidah, sama ada percaya ataupun tak percaya, tidak jadi murtad, tidak jadi bertambah iman. Cuma barang siapa yang mengetahui nama-nama tersebut harus beramal dan harus memiliki hikmahnya. Dia ada hikmah-hikmah dia. Okey, baru kita terus pada masalah tadi ya. Tadi kita kata pasal sifat kan. Dan juga tiada berbilang pada af'al, dan juga tiada berbilang pada af'al. Maksudnya tiada berbilang pada makna tadi pada perbuatannya. Maka tiada ada zat Allah berjisim. Ni kita dah sebut tadi ya. Zat Allah tiada berjisim. Dan zat berjisim tu maksudnya berupa. Berjisim tu maksudnya berupa. Lepas tu dia kata tiada zat Allah menerima bahagi. Maksudnya terbahagi jirim-jirim pula. Kan kalau kayu, batang kayu tu kita panggil jisim, rupa dia. Zat dia kan, rupa dia. Tapi kalau ditarah-tarah kan dia keluar serpihan-serpihan dia kan, itu berjirim. Kalau berjisim ada rupa. Allah dia tak ada rupa. Sebab rupa ni adalah gambaran tu adalah makhluk. Jadi Allah dia bukan tergambar. Kita tengok ya, kejap lagi saya putuskan kat belakang. Pada masalah bergambar, pada masalah apa Allah tu tidak bergambar. Dia tu tidak berjisim dan tidak menerima bahagi. Tidak menerima bahagi. Maksudnya kalau macam pensel tadi boleh terbahagi 2, boleh terbahagi 3. Allah tidak begitu. Kemudian dan tiada pula bagi seseorang zatnya seperti zat Allah. Tak ada pun daripada makhluk ini yang zat dia seperti zat Allah Taala. Itu senang mafhum, senang faham. Dan tiada pula jauharul farad. Ini je nak kena faham. Okey, yang ini kalau siapa yang ada nota kena tulis. Kita dalam akidah kena tahu 4 perkara. Ini sebenarnya paling asal sekali ketika kita belajar hukum akal. Yang pertama nama dia jisim. Siapa yang ada nota boleh tulis. Nak kena tahu jisim. Yang kedua nama dia jirim. Yang ketiga nama dia jauhar. Yang keempat nama dia jauharul farad. Yang pertama saya ulang ya. Yang pertama nama dia jisim. Yang kedua nama dia jirim. Yang ketiga nama dia jauhar. Yang keempat nama dia jauharul farad. Jauharul farad. Okey. Kadang-kadang ulama bertukar-tukar pada masalah istilah. Kadang-kadang dia letak jirim dulu, lepas tu baru jisim. Tetapi saya beri pada tuan-tuan yang mudah nampak jisim dulu. Jisim, jirim, jauhar, jauharul farad. Baik. Jisim ni tubuh badan, contohnya macam ni, zat meja ni. Ini jisim. Jirim tu ialah serbuk-serbuk ataupun bahagi-bahagi yang halus-halus. Kalau kita katakanlah ni meja kayu, katakan. Ini meja apa sebenarnya ni? Besi ke kayu ni? Katalah meja kayu ni. Kayu kan dia ada habuk-habuk kayu kan? Jadi habuk-habuk kayu tu adalah jirim. Jisim meja, jirim tu habuk-habuk kayu. Lepas tu habuk-habuk kayu tadi tu setiap satu boleh dipecah lagi. Yang boleh pecah daripada habuk kayu tu nama dia jauhar.
Jadi maksudnya jauhar lebih halus daripada jirim. Kemudian kita ada satu lagi yang paling akhir, nama dia jauharul farid. Jauharul farid ni saya tak tahu siapa yang boleh kongsi. Siapa yang tahu atom dengan nukleus? Kalau siapa yang tahu boleh kongsi pada saya. Nukleus paling kecil ke? Saya sebab tak tahu ni. Sebab tempoh hari dekat Haji Ismail, sebab yang saya tahu atom lah paling kecil kan. Tapi nukleus paling kecil kot. Kalau betul nukleus paling kecil, jauharul farid tu ialah nukleus. Sebab jauharul farid tu dia adalah dia adalah pecahan yang paling kecil yang tak boleh pecah dah. Kalau jauhar saja dia boleh pecah. Tapi kalau jauharul farid, dia pecahan yang paling kecil yang tak boleh pecah lagi. Jadi kalau salah faham dan salah mengaji, dia akan rasa jauharul farid tu boleh disamakan dengan Allah. Sebab Allah tak menerima bahagi. Jauharul farid pun tak menerima bahagi. Boleh faham? Jadi suatu kita nak kena kenal, jauharul farid tu itu tetap makhluk sebab dia itu pecahan daripada jauhar. Kalau yang ni tak boleh tuan-tuan, nanti tak boleh faham nanti pada masalah Allah duduk atas arash yang kita nak kena nafikan tu. Nanti tak boleh faham. Jadi kena faham jisim, jirim, jauharul farid. Jadi jauharul farid tu adalah satu pecahan yang langsung tak boleh bahagi. Kalau dekat kita ada jauharul farid iaitu ajbuz zanab. Iaitu dekat tulang ujung belakang sekali tulang kita, kat ekor tu ada satu titik dan kita pun tak tahu besar mana dia. Tapi daripada situlah besok kita dibangkitkan daripada kubur. Kalaulah kita ni orang yang hancur tubuh badan kita akan dibangkitkan daripada itu. Jadi yang itu nama dia jauharul farid. Okey, tengok ya. Jadi Allah bukan daripada jisim dan bukan daripada jirim dan bukan daripada jauhar dan bukan juga daripada jauharul farid. Nampak? Okey. Dan tiada kita ketahui akan hakikatnya hingga di akhirat. Yang itu tuan-tuan kena highlight. Tiada kita ketahui, mana tadi? Tiada kita ketahui akan hakikatnya hingga akhirat. Satu orang makhluk pun kita di antara kita tak akan dapat mengetahui hakikat Allah Ta'ala sampai akhirat. Maksudnya akhirat bila Allah mentajalikan diri dia, menampakkan diri dia, ingin mengarifkan kita, baru kita nampak hakikat Allah. Jadi yang sekarang kita belajar ni, yang dikatakan belajar kita ni untuk mengenal Allah, yang dikatakan belajar ni ma'rifah kan, ma'rifatullah. Ma'rifah kita tu hanya sekadar supaya kita mengetahui yang Allah tu tidak serupa dengan makhluk, itu saja. Sebab itu ulama cakap man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal diri dia, dia akan mengenal Tuhan dia. Apa maksud mengenal kat situ? Maksudnya dia kenal Allah tu tidak serupa dengan makhluk. Sebab tu disebut man arafa nafsah. Barang siapa yang mengenal diri dia. Diri tu maksud dia ialah makhluk. Kenapa diri tu maksud dia ialah makhluk? Sebab diri manusia ni disebut alam yang kecil. Alam ni semua alam terdiri daripada unsur yang 4. Tanah, air, api, angin. Tanah, air, api, angin tu tuan-tuan bukan falsafah pendekar sebenarnya, bukan. Tanah, air, api, angin tu adalah falsafah agama kita. Jadi alam ni datang dia daripada 4 anasir tu, tanah, air, api, angin. Jadi tanah, air, api, angin ni ada pada diri manusia. Sebab tu ulama mengatakan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kenal diri dia, maksudnya dia kenal hakikat makhluk, maka dia kenal akan Allah. Bukan hakikat Allah, dia kenal akan Allah. Dia kenal Allah tu macam mana? Dia tahu Allah tu tak bersifat dengan makhluk. Nanti lagi akan datang tuan-tuan, dekat bawah ni Nabi ada sebut, Nabi suruh berfikir tentang makhluk, bukan berfikir tentang zat. Sebab tu bila kita membahaskan sifat 20, apa yang kita bahaskan? Allah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah tak bersamaan dengan makhluk. Kita tak mengatakan pun Allah tu sifat dia begini, sifat begini. Kita tak sentuh tentang zat Allah, tapi kita menafikan Allah tu bersifat dengan yang tak layak bagi dia. Sekali lagi saya ulang ya. Kita tak sentuh zat Allah. Kita hanya menafikan zat Allah tak boleh bersifat dengan sifat kekurangan, itu saja. Boleh faham ke tak boleh faham? Sebab tu nanti ada keputusan disebut oleh ulama al-ajzu 'anil idrak. Bila kita lemah daripada mengetahui Allah ni macam mana sebenarnya, itulah dia idrak. Maksudnya itulah dia mendapat. Kalau kita tak boleh, kita fikir-fikir tak tahu Allah ni macam mana sebenarnya, itu maksudnya itulah yang kita dah dapat yang sebenar. Sebab kalau Allah tu boleh singgah dalam akal kita,
berarti Allah makhluk. Sebab Allah tu boleh kita fikirkan. Sebab tu Allah tu tak boleh fikir. Kita hanya boleh isbat bahawa Allah tu tak sama dengan makhluk, itu saja. Kita tak boleh isbat Allah tu macam ni, macam tu, ada tangan, ada itu, tak boleh. Sebab zat dia tak ada siapa yang mengetahui melainkan dia. Okey. Terus baru kita terus. Tatkala melihat akan dia oleh segala mukmin nanti di akhirat. Jadi semua orang tak akan dapat mengetahui hakikat Allah, tapi boleh mengetahui kesempurnaan Allah. Tapi boleh mengetahui nafi bagi Allah itu bersifat dengan sifat kekurangan. Jadi boleh mengetahui dua perkara. Yang pertama, boleh mengetahui menafikan Allah daripada sifat kekurangan. Yang kedua, boleh mengetahui Allah itu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Itu saja. Kemudian bila manusia dapat mengetahui hakikat, bila mereka itu sudah mati. Sebab itulah dikatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah engkau menyembah Tuhan engkau itu sampai datang kepada engkau itu yakin. Sampai datang kepada engkau itu yakin. Yakin tu apa? Yakin tu mati. Ini kadang-kadang tersalah tuan-tuan, orang-orang yang kadang-kadang masuk tarekat tetapi tak berguru. Saya bukan condemn tarekat, saya ahli tarekat. Tapi saya kata tarekat ni bukan salah dan bukan semua kita kata tarekat itu jalan benar. Tapi kita tak nafikan di dalam tarekat ada ajaran yang salah. Ada tarekat-tarekat yang terpesong. Baik. Jadi kadang-kadang orang tarekat ataupun orang hakikat dia mengatakan hendaklah kita menyembah Allah sampai datang yakin. Jadi bila dia dah beramal sampai yakin, hati dia pun tetap. Oh, sampai sekarang dia kata tak payah sembahyang lagi dah. Sebab Quran cakap hendaklah kau menyembah Tuhan kau sampai datang yakin. Betul tak? Jadi dia pun kata, oh bila dah yakin tak payah sembahyang. Jawapan dia salah. Sebab selagi dekat dunia, selagi itu kita tak akan dapat yakin hakiki. Sekarang tuan-tuan yakin tak Tuhan? Hai, macam takut je nak ngangguk, takkan tak yakin. Yakin kita kan? Yakin. Tapi yakin kita tu bukan yakin hakiki lah kan? Sebab kita memang kita tak tahu hakikat Allah macam mana kan? Tapi kita tahu Allah tu memang Tuhan. Kita tahulah dengan sifat-sifat yang kita dah tahu kan? Dengan sifat-sifatnya. Tetapi kita tak dapat mengetahui secara hakiki. Jadi kalau nak tahu hakiki memang kena mati. Jadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maksudnya hendaklah menyembah Allah, menghamba diri kepada Allah sampai mati. Sebab lepas mati baru tak payah sembahyang. Lepas mati kat syurga besok tak ada sembahyang. Tuan-tuan suka sembahyang ke suka duduk dalam syurga? Kalau dalam syurga tak ada sembahyang, macam mana cik? Pak cik pilih yang mana? Kata Sayyidina Ali, dia kata rugi bagi orang yang mati awal. Budak-budak mati kecil-kecil kan, rugi. Sebab tidak dapat merasai syurga dunia. Apa syurga dunia? Iaitu karam dalam ma'rifatullah. Kita berhenti sekejap memberi laluan azan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung 10 minit tuan ya, tuan-tuan ya. 10 minit sikit. Jadi kata Sayyidina Ali tadi, ya bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata Sayyidina Ali tadi, rugi kalau satu orang matinya ketika muda. Sebab kalau ketika muda kalau dia mati kecil, mati baby katakan, dia langsung tak pernah dapat karam kepada Allah, tak pernah. Melainkan kalau memang takdirullah, dia tu lahir-lahir sudah wali, tu cerita lain. Sebab aulia ni dia syarat tuan-tuan, nak jadi aulia ni dia ilmu fardu ain mesti lepas pada masalah fiqh dengan akidah. Pada masalah fiqh ilmu fardu ain mesti lepas. Syarat yang kedua, akidah dia fardu kifayah. Kemudian barulah amal soleh dia yang lain cerita. Jadi kalau dia budak-budak, dia belum sempat karam pada masalah ilmu tu, tak sempat. Jadi bila tak sempat, amalan dia tak tajam, tak dalam, tak karam. Jadi dia hanya sembahyang macam mana sembahyang, macam orang biasa sembahyang, kemudian dia pun mati.
tetapi bersalahan dengan orang yang panjang umur. Sebab tu Nabi kata sebaik-baik kamu ialah man tala umruhu hasunat amaluh. Nabi kata sebaik-baik kamu ialah orang yang panjang umur dan amalannya baik. Jadi itu sebaik-baik orang. Sebab bila selagi ada umur, selagi itu kita boleh beramal, selagi itu kita boleh sedekah. Kita amalan yang besar tuan-tuan, antara yang besarlah selain daripada sembahyang dan zikir dan Quran, iaitu sedekah. Sedekah tu macam tak ada apa-apa sebab kita sudah bagi, lepas tu kita pun tak ada fikir dah pasal tu kan. Kalau sembahyang, kalau berzikir, kita tumpu. Kalau sembahyang kita tumpu. Kalau baca Quran kita tumpu. Kod nak sedih ke, kod nak gembira, tengoklah ayat tu macam mana kan. Tapi kalau sedekah macam tak ada apa-apa pun. Tapi dia besar. Sedekah tu. Apalagi kalau kita sedekah tu pada tempat-tempat yang menghidupkan agama seperti masjid, seperti sekolah, seperti apa. Macam tu. Okey. Jadi nak sebut, kalau orang tu satu jiwa, dia mati ketika muda, dia tak sempat karam. Jadi kata Sayyidina Ali, dia rugi. Sebab tak sempat jadi wali. Tak sempat nak jadi orang soleh, tak sempat. Tapi kalau dia tu mati tua, baru dikatakan orang tu ada keuntungan. Sebab bila kita dah mati tuan-tuan, besok di syurga tak ada lagi dah sembahyang-sembahyang, tak ada dah. Jadi kenapa Sayyidina Ali cakap begitu? Sebab menyerah diri kepada Allah itu satu kesedapan bagi para aulia. Menyerah diri kepada Allah itu satu kesedapan bagi para aulia. Jadi dekat sini kita menyerah diri dan kita menanggung balak. Sebab tu para wali, balak ni benda yang musibah, balak musibah. Musibah ni pada para wali seronok sebab dia tanggung benda tu, dia tahu seronoklah. Dia rasa balak macam dengan tak balak sama. Sakit dengan tak sakit sama. Sebab apa dia rasa sama? Sebab apa dia rasa suka? Sebab kedua-duanya datang daripada Allah. Tapi kalau kita, kan kalau sakit kita gundah gulana, betul tak? Kan? Sebab kita belum rasa. Tapi kalau kita sudah rasa, sakit seronok, musibah seronok, semua seronok. Jadi sebab apa seronok? Sebab menyerah, sebab kehambaan. Jadi perkara tu tak ada kat dalam syurga. Sebab syurga tempat apa? Ni'mah, kan? Ke tuan-tuan berada di alam yang lain. Kalau dalam syurga kan kita dalam nikmat. Jadi tak ada dah masa kita nak beramal-beramal, nak menyerah diri pada Allah, tak ada masa dah lagi. Jadi tu Sayyidina Ali kata begitu. Jadi apa yang saya nak sebut tadi? Jadi itulah yang dikatakan pasal ruginya kalau kita mati muda. Jadi gunakan umur, gunakan nyawa. Okey, jadi kata musannif tidak akan dapat melihat Allah tu melainkan di akhirat. Okey. Kemudian tatkala melihat akan dia oleh segala mukminin dan tiada pula sifat Allah berbilang pada satu jenis seperti dua kudrat. Ini saya dah terang tadi. Ada 5 minit lagi. Seperti dua kudrat dan dua iradat, maka adapun jika ada jenis yang lain, maka tiada terhingga banyaknya. Kalau tak sama jenis, tiada terhingga banyaknya seperti kita dah sebut tadi. Dan tiada pula bagi seorang mempunyai sifat seperti sifatnya Allah, dan tiada mengapa dengan iktibar muafakat pada nama yang majaziyah. Okey, yang majaziyah juga. Okey. Jadi kata dia sekarang, tiada seorang pun yang bersifat seperti sifat Allah. Tetapi tiada mengapa jikalau kita memakai iktibar ataupun memakai ibarat yang sama secara majaziyah. Maksudnya apa? Contohnya kita kata Allah mendengar, kita pun mendengar. Betul tak? Tonton dengar ke tak? Kalau tak dengar, saya kena berhenti ni. Allah mendengar, kita pun mendengar. Kita kata Allah melihat, kita melihat. Jadi memakai itibar yang nama sama tak apa. Tapi hakikat tak. Sekarang tuan-tuan cakap Allah wujud, betul tak? Kita mengatakan Allah wujud, betul? Allah wujud. Kita wujud ke tak? Sebenarnya kita nampak sekarang kita wujudlah, tapi wujud kita wujud majazi. Wujud Allah wujud hakiki. Macam mana tuan-tuan nak tahu yang sebenarnya kita ni wujud majazi, sekira-kira sebenarnya kita namanya tak wujud? Itu yang saya katakan kadang-kadang kalau kita ni salah berguru, bila dia kata kita ni tak wujud, kesudahannya tak sembahyang. Sebenarnya bukan kita tak wujud, tetapi kita nak kena tahu maksud wujud tu. Wujud tu apa? Al-halul wajibul lidzat. Al-hal al-wajibul lidzat. Wujud tu ialah satu hal ataupun satu sifat al-wajibul lidzat, sifat yang wajib bagi satu zat.
Tapi zat mana? Zat ghairu mu'allalatin bi'illah. Zat yang tidak dikeranakan oleh satu kerana. Itu ta'arif wujud. Kalau tuan-tuan masih ingatlah dulu pada depan. Sekarang dikata wujud tu adalah satu sifat bagi zat, tetapi syarat zat tu tidak dikeranakan oleh satu kerana. Kita dikeranakan oleh satu kerana ke tidak? Jawapan dia dikeranakan oleh satu kerana. Kita wujud sebab bercampur darah, dua darah. Darah mak, darah bapa. Air mani itu darah, tuan-tuan. Darah air mani itu darah yang suci. Susu yang kita beri pada anak kita itu darah juga, darah yang suci. Jadi air mani itu darah. Jadi kita ada sebab disebabkan dua darah tadi. Mak bapak kita pun ada sebab dua darah tadi. Atuk kita pun sebab dua darah tadi. Atuk bapak sampai Nabi Adam. Nabi Adam disebabkan oleh apa? Nabi Adam disebabkan oleh Allah. Allah nak jadikan dia, maka dia jadi. Jadi zat kita semua adalah zat yang dikeranakan oleh satu kerana. Bererti zat kita, wujudnya zat kita tu ada sebab. Kalau kita ni ada sebab, bererti sifat wujud bukan untuk kita selayaknya. Takkan tu faham? Jadi bila sebut wujud, sifat wujud, wujud tu mesti berdiri sifat yang layak secara hakiki, secara hakikat. Dia tu adalah sifat bagi zat yang tidak dikeranakan dengan satu kerana. Jadi wujud tu sebenarnya sifat Allah semata-mata dari sudut hakikatnya. Kita bukan wujud, tapi kita diwujudkan. Understand? Jadi kita tidak melihat, tetapi kita diperlihatkan. Kita tidak mendengar, tetapi kita diperdengarkan. Sebab tu sifat, sebab tu kita tauhid pada sifat, bererti sifat tu hanya pada Allah. Kita makhluk sebenarnya tak ada sifat. Sebab tu disebut dekat sini, tidak mengapa kita memakai ibarat majaziyah. Maksudnya bukan hakikiyah. Faham tak? Kalau tak faham, nanti kita sambung bulan depan. Saya rasa takat tu dulu, sebab saya ada surat sini, tak boleh lebih pada 10 minit. Okay, nanti lagi akan datang kita sambung bulan hadapan. Okay. Jadi begitu ya. Sebelum tutup, saya simpulkan dulu ya. Kita masuk tadi pada masalah wahdaniyah. Wahdaniyah ni perbahasan dia, kita mesti mengesakan Allah pada zat. Jangan kata zat Allah tu jisim ke, jirim ke, juzuk ke, bukan. Kemudian mesti mengesakan Allah pada sifat. Mesti kata Allah tu sifat dia sifat kesempurnaan, dan sifat Allah tu adalah sifat tak ada makhluk yang bersifat dengan dia. Kemudian kita kata sifat Allah tu tidak berbilang-bilang dari satu jenis yang sama. Kalau jenis tak sama, tidak terkira banyaknya. Kemudian nanti akan masuk kepada mengesakan Allah pada af'al, pada perbuatan. Cuma yang akhir tadi saya ada sebut pada masalah memahami ta'rif sifat tu. Jadi sifat tu hanya pada Allah, makhluk pada asalnya tiada bersifat. Sebab tu kita sebenarnya tidak melihat. Nanti kita sambung kisah Sayyidina Umar. Tuan-tuan, saya minta tolong, ingatkan saya je. Sebab kalau saya tak ingat, kalau tuan-tuan tak ingatkan, nanti bulan depan saya tak cerita pasal Sayyidina Umar ni. Sebab cerita yang kita nak menunjukkan bahawa makhluk itu tidak melihat, bahkan makhluk itu diperlihatkan, dia ada kaitan dengan apa yang berlaku pada Sayyidina Umar, supaya tuan-tuan boleh jelas nampak kenapa kita kata sifat tu milik Allah, bukan milik makhluk. Jadi kalau siapa yang boleh datang nanti bulan depan, tengok je lah jadual tu. Kalau boleh datang bulan depan, nanti ingatkan saya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وترى كنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه وسلم أكرمنا يا الله بالفهم ورزقنا العلم والحكمة والعقل برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Mudah-mudahan berkat majlis yang kita adakan ini dan berkat juga hadir tuan guru kita Ustaz Khalid Jakim, dengan berkat sekalian yang hadir ini, dengan berkat majlis yang kita adakan ini, diampunkan dosa semua orang yang hadir, dimudahkan segala urusan, ditunaikan segala hajat, diberi berkat kepada orang yang hadir, diberi berkat kepada yang tidak hadir, diberi berkat kepada ini masjid, diberi berkat kepada isi ini masjid, dan diberi berkat kepada seluruh orang yang ternisbah kepada karya ini masjid, dan diberi berkat juga kepada
Syekh Abdul Wahab An-Naimi diluaskan akan kuburnya dan diberikan luas keampunan kepadanya. Diberi berkat juga kepada Syekh Mas'ud Al-Makki, diluaskan akan kuburnya dan diberikan luas keampunan kepadanya. Diberikan berkat juga kepada Syekh Umar As-Saifi dan diberikan luas kesihatan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada Syekh Nazaruddin Al-Jawraki dan diberikan luas kesihatan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada Al-Habib Abu Bakar Masyhur dan diberikan luas kesihatan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada Sayyid Umar Al-Kaf dan diberikan luas kesihatan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada seluruh orang yang telah menginfakkan dirinya, hartanya, tenaganya dan makanannya untuk menghidupkan majlis-majlis yang seperti ini, yang tidak dapat saya menyebutkan nama mereka itu satu persatu dalam masa yang sama. Tidaklah saya mengurangkan akan kasih saya kepada sekalian mereka itu, dan diberi berkat juga kepada dan disampaikanlah juga pahala majlis yang kami adakan ini kepada roh Haji Ramli Senawi, dan diberi berkat juga dan diberikan luas keampunan kepadanya dan diluaskan akan kuburnya, dan diberi berkat juga kepada kita semua yang hadir, diri kita, harta kita dan seluruh keturunan kita, anak susuan kita dan seluruh orang yang ternisbah kepada keluarga kita. Mana-mana yang sakit di antara kami sembuhkanlah, mana-mana yang susah senangkanlah, mana-mana yang sempit lapangkanlah, himpunkanlah kami dalam kasih sayang, matikanlah kami dalam husnul khatimah, bangkitkanlah kami bersama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua dihimpunkan di dalam syurga, dan mudah-mudahan kita semua dihimpunkan di dalam syurga, dan mudah-mudahan kita semua dihimpunkan di dalam syurga. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wal afu ala italih. Saya mohon maaf atas keterlanjuran waktu.